Okey, so cikgu akan rekodkan kelas ini kerana kemungkinan besar kelas ini boleh menjadi rujukan kepada kamu apabila cikgu upload dalam YouTube, dan juga cikgu akan letakkan sebagai satu daripada dalam database supaya kamu mana tahu boleh tengok lagi kan. Tak tahu mana last cikgu sekolah ajar. Oh, lama. Okey. Baik, bahaya tu Nash. Bahaya tu. Okey, baik. Tak apa, kita teruskan hari ini iaitu berkaitan dengan dasar luar Malaysia. Okey. Kalau kita lihat di sini, okey, kalau kita lihat susunan okey, cikgu ulang balik susunan bab 1 hingga bab 9 Okey, bab 1 iaitu tentang kedaulatan negara, yang kedua bab kedua iaitu berkaitan dengan pembentukan perlembagaan, bab yang ketiga iaitu sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, bab yang keempat iaitu berkaitan dengan sistem persekutuan, bab yang kelima iaitu berkaitan dengan pembentukan Malaysia, bab yang keenam iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia, bab yang ketujuh iaitu menuju ke arah kesejahteraan negara, bab yang ke-8 iaitu menuju kemakmuran negara, dan bab yang ke-9 ini tentang dasar luar Malaysia. Untuk pengetahuan kamu sebenarnya, topik-topik yang kamu belajar ni sebenarnya, kalau kamu tengok dalam buku STPM penggalian kedua buku STP, banyak perincian tentang bab-bab tingkatan 5 ini. Bermakna tingkatan 5 ini sebenarnya buku sejarah banyak diambil daripada STPM. Daripada STPM. Sebab itu topik-topik dia pun macam wow. Topik-topik dia pun macam wow. Okey, baik. Okey, kita lihat bab 9, dasar luar Malaysia. Okey, dasar luar Malaysia ni apa sebenarnya? Iaitu dasar luar Malaysia sebenarnya adalah bermaksud tindakan kerajaan dalam menjalinkan hubungan dengan negara lain. Bagaimana dasar luar negara? So, Malaysia sebenarnya mampu menyatakan pendirian berhubung dengan sesuatu isu antarabangsa dan serantau yang ada kaitan dengan kedaulatan negara. Melalui apa? Melalui dasar luar negara. Sebagai contoh, macam pendirian kita berkaitan dengan Palestin. Negara kita, berkaitan dengan Palestin, memang kita awal-awal dah ban Israel. Kita kata apa? Kita tidak akan menjalinkan apa-apa hubungan dengan Israel kerana Israel telah melanggar hak asasi manusia. Dengan melakukan kekejaman dan penindasan terhadap rakyat Palestin. So itu adalah dasar hubungan luar kita. Di mana itu adalah berkaitan dengan pendirian kita terhadap Israel. Dan sebenarnya kalau kamu lihat, inilah sebenarnya yang boleh dijadikan contoh dalam kehidupan kamu tau. Kamu kena tahu you are not simply dalam hubungan kamu dengan rakan-rakan kamu tak boleh ambil semuanya sebagai rakan. Kamu tak boleh ambil semuanya sebagai rakan. Kamu kena tahu, ada rakan-rakan yang kamu boleh berkawan rapat. Ada kawan-kawan yang kamu hanya berkawan di sekolah sahaja. Ada kawan-kawan yang kamu perlu berkawan secara online sahaja. Ada juga kawan-kawan yang kamu tak perlu ambil pot pun. Dan ada kawan-kawan yang kamu kena ban daripada hidup kamu. Kamu kena ban, kena jauhkan. Jadi itu apa tu? Itu adalah dasar luar kamu dengan rakan-rakan kamu. Nampak tak? So maknanya dalam hidup kamu pun ada dasar luar juga tau. Berkaitan dengan hubungan. Tak bolehlah kamu semua ambil semua kawan-kawan kamu semua jadi apa? Jadi kamu punya rakan baik ataupun kita kata rakan rapat. Tak boleh. Kamu kena choose. Kalau tidak, ianya akan merosakkan diri kamu. Yes, kena choose. Choose wisely. Ada kawan yang tunggu je kamu buat silap. Bila kamu buat silap dia tikam kamu. Ada. Betul. Ada juga yang sanggup membantu kamu susah dan senang. Ada juga yang nak bersama kamu bila senang aja. Bila susah, lantak engkau lah, aku tak nak ambil tahu. Ada. Sebab itu kamu kena berhati-hati dengan hubungan luar kamu. So ini berkaitan dengan dasar luar sebenarnya. Baik. So kalau kita lihat di sini, perkara yang dibincangkan meliputi latar belakang dasar luar Malaysia serta asas penggubalan dasar luar dan cabaran. Maknanya kita lihat di sini, asas penggubalan dasar luar dan cabaran untuk mengukuhkan dasar luar Malaysia. Selain itu, perbincangan ini akan menyentuh tentang pelibatan Malaysia dalam
pelbagai pertubuhan antarabangsa seperti UN ataupun PBB, Commonwealth, kemudian ASEAN dan juga NAM, Non-Aligned Movement dan juga OIC. Okay. Ya, jadi ini adalah bagaimana kita nak lihat hubungan Malaysia dengan negara-negara luar. Bak kata Anik, bak kata orang bila kita senang kawan akan kenal siapa kita, bila kita susah kita akan kenal siapa kawan. Betul? Yang selalu buat silap ni kat sekolah aje, asyik salah dia je dia petik nama kita dalam disiplin. Itulah kawan. Betul juga. Okey, betul juga ya. Siapalah tu? Kalau adik adik lain, adik keluarga. Keluarga lain keluarga macam-macam mana pun tetap adik-beradik, tak putus. Adik-beradik lain adik-beradik family. Okey. Tapi kalau ini kita kata sebagai hubungan kita dengan luar rumah lah. Kawan-kawan di luar rumah. Macam function je. Alright. So kita lihat di sini, inilah dia UN ataupun PBB. Betul. Jahat macam mana pun tetap darah daging. Yes. Betul Baik. Kita akan lihat latar belakang dasar luar, kemudian asas penggubalan dasar luar, kemudian Malaysia dalam PBB, Malaysia dalam Commonwealth, dan cabaran-cabaran untuk mengukuhkan dasar luar, serta Malaysia dalam ASEAN, Malaysia dalam NAM dan juga Malaysia dalam OIC. Kalau okey, adik boleh pukul kawan. Kalau kita pukul masuk penjara bos. Apa dah kau ni? Kan? Tak ajar pun untuk pukul-pukul orang Orang ni kan. Okey, baik. Kita lihat di sini. Okey. Baik, latar belakang dasar luar. Secara hubungan luar di negara ini, okey. Bermula sejak zaman kerajaan Melayu dan semakin jelas melalui hubungan yang dijalinkan oleh Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan lain, sama ada di alam Melayu atau di luar alam Melayu. So, kita akan lihat di sini apakah hubungan-hubungan luar yang dibuat sebelum Melaka dan semasa Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa Melaka? Kerana Melaka menjadi benchmark kepada negara kita. Kepada perkembangan tamadun Melayu. Sebab itu kita lihat dia benchmark dia adalah Melaka. So sebelum Kesultanan Melayu Melaka dulu, okey, kalau kita lihat hubungan luar yang pertama hubungan luar sebelum Melaka. Maknanya sebelum wujudnya Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan awal seperti Pan, Langkasuka, kemudian Cih Tu, okey, telah adakan hubungan dengan China. Dan pada tahun 424 Masihi, kerajaan Pan telah menghantar utusan ke China dan juga Langkasuka pula telah menghantar utusan ke China pada 523 Masihi dan juga Cih Tu pada 608 Masihi. Dan penghantaran utusan ini menjadi bukti jelas wujudnya hubungan antara kerajaan-kerajaan tersebut dengan negara China. Okey, ini mungkin merujuk kembali kepada pembelajaran kamu sejarah, iaitu pada bab tingkatan 2. Kalau kamu ingat tingkatan 2 dulu, okey, ada 7 kerajaan, kerajaan awal alam Melayu. Okey, iaitu seperti Funan, Champa, Funan, Champa, Angkor, kemudian juga Gangganagara, Kedah Tua, Majapahit dan juga Sriwijaya. Yes, itulah kerajaan-kerajaan sebelum Melaka yang dah buat hubungan dengan China. Dan kalau kita fikir, cikgu, kenapa dia orang dah buat hubungan dengan China, cikgu? China waktu tu dah wujud ke? Ingat lagi tak? Semasa Form 1 dulu, kamu belajar tamadun Cina. Dan tamadun Cina, sebelum wujud tamadun Cina, kita belajar tamadun Huanghe. So, itu sebenarnya permulaan tamadun dunia. Dan membawa kepada Kesultanan Melayu Melaka dan seterusnya. Jadi sebab itu hampir semua kerajaan alam Melayu buat hubungan dengan kerajaan Cina. Even Melaka sendiri pun. Dan kita tahu bahawa semasa Kesultanan Melayu Melaka, yang ini, hubungannya erat. Okey, macam lupa dah cikgu. Macam lupa korang memang barang yang lepas jangan dikenang. Itulah korang. Lain kali barang yang lepas jangan dikenang. Okey. Lain kali kena ingat. Okey, baik. Kesultanan Melayu Melaka. Kita lihat mempunyai hubungan yang erat. Okey.
Kena kenal apa ni? Yes, hubungan yang erat dengan pelbagai kerajaan di rantau atau di luar alam Melayu pada abad ke-15 dan ke-16. Memang. Dan hubungan ini terjalin dalam dua bentuk, iaitu sama ada, iaitu yang pertama iaitu hubungan diplomatik dan juga satu lagi dalam hubungan perdagangan. Kalau hubungan diplomatik itu, maknanya hubungan antara kerajaan dengan kerajaan. Maknanya kerajaan Melaka dengan kerajaan Cina. So hubungan diplomatik dilaksanakan melalui penghantaran utusan. Sebab itu kalau kita lihat mereka menghantar utusan, dan hubungan perdagangan pula dijalankan dengan beberapa buah kerajaan dan wilayah yang telah mendatangkan keuntungan kepada Melaka. Inilah dia ilustrasi kegiatan perdagangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hebatnya Kesultanan Melayu Melaka ni, pada satu ketika ada 84 bahasa yang digunakan di Melaka untuk tujuan perdagangan. 84 bahasa punyalah sibuk, maknanya punyalah ramai para pedagang yang datang berniaga di Melaka. Sampai dianggap orang Eropah menganggap bahawa Melaka ni adalah Venice, Venice Asia ataupun Venice Timur. Itu tandanya. Dan memang faham ke 84 bahasa? Mungkin ada yang mempelajarinya lah. Sedikit demi sedikit tu memang ada lah tu. Memang ada dan kalau untuk pengetahuan kamu sewaktu Melaka ni naik, ini tentang pembacaan cikgu semasa Melaka naik, sebenarnya waktu itulah kerajaan Turki Uthmaniyah. Kerajaan Turki Uthmaniyah sedang menguasai kawasan Eropah, kerajaan Islam Turki Uthmaniyah. Dan apabila Portugis ataupun Portugal, dia tak boleh kalahkan kerajaan Turki Uthmaniyah yang sangat kuat pada waktu itu. Dia kata apa? General dia kata apa? Kalau kita tak boleh memotong kepalanya, maka kita kena potong ekornya dulu. So ekor bagi kerajaan Turki Uthmaniyah ni kat mana? Melaka. Sebab itu Portugis menyerang Melaka. Sebab dianggap bahawa Melaka itu adalah ekor bagi kerajaan Turki Uthmaniyah. Nampak tak? Maknanya apa? Maknanya potong ekor itu menyebabkan kerajaan Turki Uthmaniyah akan menggelupur dan juga akan cuba untuk membantu bagi menyerang Portugis. Contohlah. Nampak tak? Sebab kita ada hubungan, masa tu Melaka ada hubungan yang rapat dengan kerajaan Turki Uthmaniyah. Betul? Yes. Rapat dulu So ini kita lihat bentuk hubungan Kesultanan Melaka dengan pihak asing. Jadi seperti contoh hubungan diplomatik negara Kesultanan Melaka ada dengan China, dengan Ryukyu, Siam, Makassar, Pasai dan juga Turki. Baik. Untuk pengetahuan kamu, kalau China tu memang China lah. Kalau Ryukyu kat mana Ryukyu? Ryukyu tu kat mana? Yes, Ryukyu tu adalah Jepun. Dulu sekarang ni dipanggil Jepun, Siam sekarang dipanggil Thailand. Makassar ni sebenarnya adalah sebahagian daripada Indonesia, Makassar. Pasai juga adalah sebahagian daripada Indonesia iaitu di kawasan Kepulauan Sumatera dan juga Turki. Ada mention Turki kemudian untuk hubungan perdagangan, Melaka pernah menjalin hubungan dengan China, dengan Hadramaut. Hadramaut ni di Yaman, iaitu di kawasan Semenanjung Tanah Arab. Pegu, Luzon. Ini kedua-dua ni, Pegu dengan Luzon ni adalah di Filipina. Gujarat, Coromandel, Bengal, ketiga-tiga ni adalah India. Gujarat, Coromandel, Bengal ini adalah India. Mesir memang Mesir. Parsi sekarang ni dipanggil Parsi adalah Iraq sekarang ni, Iraq dan juga Turki. Inilah hubungan-hubungan perdagangan dan diplomatik. Tetapi hubungan diplomatik dengan perdagangan itu kebanyakannya adalah, yang utama adalah China lah. Dan sebab itu kalau kita lihat ada kes di mana Maharaja Cina terpaksa meminta air basuhan kaki Sultan Melaka untuk menyembuhkan penyakit. Pernah dengar cerita tu kan? Pernah dengar cerita tu kan? Memang betul tu. Itu bukan dongeng itu memang betul. Tak pernah dengar Okey. Buat apa cikgu? Allah. Tak pernah dengar lagi Serius? Betul? Oh serius? Tak percaya? Okey, tak apa.
kebetulan nasib baiklah kebetulan cikgu ada satu video berkaitan dengan perkara itu. Okey, sekejap cikgu tu tengok berkaitan dengan video itu. Ada tak? Memang ada sebenarnya. Okey, memang ada. Dan dia berkait rapat dengan kita kata sebagai permohonan daripada China untuk meminta terpaksa minum air basuhan kaki. Air basuhan kaki. Okey. Okey, so cikgu akan kongsikan dengan kamu sekejap. Okey, yes. Okey, cikgu kongsikan sekejap. Okey, jom kita tengok. Kita tengok sama-sama. Okey, jom kita tengok sama-sama. Pada pertengahan kurun ke-15, Empayar Cina mula menjalinkan hubungan diplomasi dengan Melaka. Melaka Darul Islam pada ketika itu diperintah oleh Sultan Mansur Shah, Sultan Melaka ke-6. Walaupun Cina dan Melaka berbalas-balas beberapa surat, bingkisan dan utusan, tetapi Maharaja Cina mempunyai niat yang terselindung, iaitu supaya Melaka tunduk dan sembah kepada kekuasaan Empayar Cina. Surat dan bingkisan pertama yang dihantar oleh Maharaja berupa sebuah perahu yang syarat berisi jarum. Ini memberi maksud akan kebesaran Cina dan rakyatnya yang ramai. Sultan Mansur Shah membalas bingkisan tersebut dengan penuh hikmah dan kebijakan. Baginda bertitah supaya mengeluarkan jarum-jarum tersebut dan digantikan dengan sagu rendang memenuhi segenap sudut perahu tersebut. Utusan Sultan ke China, Tun Perpatih Putih, mempersembahkan sagu rendang tersebut di mana ia melambangkan rakyat Melaka damai dan harmoni. Di samping itu, Tun Perpatih juga mengajar Maharaja menggelek sagu dan kemudian dijamu oleh semua jemputan di istana. Sebagai balasan, Maharaja memperkenan putrinya, Hang Liu, diutus ke Melaka untuk berkahwin dengan Sultan Mansur Shah. Hubungan diplomatik dua negara ini bertukar menjadi hubungan keluarga antara dua kuasa besar di dunia pada ketika itu. Namun, niat dan muslihat Maharaja tetap sama agar Sultan Melaka datang menghadap untuk menyembah Maharaja. Sultan Mansur Shah menerima utusan dari China dengan rendah hati. Baginda mengislamkan semua utusan tersebut dan memperisterikan putri Hang Liu. Baginda tidak dapat hadir ke benua Cina, namun Baginda hanya mengutus rombongan dengan surat sembah kepada Maharaja setelah menjadi menantu. Maharaja menerima surat sembah daripada Sultan Melaka dengan penuh gembira. Selang beberapa hari, dengan takdir Allah jua, Maharaja ditimpa penyakit gatal-gatal di seluruh badan sehingga kulitnya kemerahan dan mengelupas. Seluruh tabib Cina dipanggil untuk mengubati penyakit ganjil itu, namun ia gagal disembuhkan. Seorang tabib meramalkan bahawa Maharaja telah terkena tulah, maka beliau mencadangkan supaya Maharaja meminum air basuhan kaki Sultan Melaka untuk mengubati penyakit kulit tersebut. Untuk kali ketiga, Maharaja menghantar surat dan utusan ke Melaka untuk mendapatkan air basuhan kaki Sultan Mansur Shah. Baginda memahami kandungan surat tersebut dan tersenyum.
Baginda menghulurkan kaki untuk dibasuh yang kemudian memenuhi beberapa buah tempayan. Air kaki Sultan Mansur Shah itu diminum dan dibawa mandi oleh Maharaja. Setelah beberapa hari, Maharaja pun beransur pulih dan mulai sihat. Maharaja pun bertitah, segala anak cucu kita jangan lagi berkehendak disembah oleh Sultan Melaka dan keturunannya. Cukuplah dengan kadar muafakat dan berkasih-kasihan jua. Nampak tak? Memang betul. Okey. Tapi banyak persoalan macam kamu lah kan. Kamu kata, macam mana tabib dia tahu yang air basuhan kaki Sultan Melaka tu boleh menyembuhkan Maharaja Cina? Sebab tabib itu kata bahawa sebenarnya tabib ni macam Tok Bomoh lah. Tok Bomoh macam doktor lah. So tabib tu kata bahawa sebenarnya apa yang dialami oleh tuanku ini, tuanku Maharaja itu bukanlah kerana penyakit, tetapi kerana ada pantang larang yang telah dilakukan, yang telah dilanggar oleh Maharaja Cina. Jadi pantangnya adalah iaitu apa? Mungkin dia telah melanggar, iaitu dia telah mungkin kita kata sebagai telah mempermain-mainkan daulat Kesultanan Melaka. Mempermainkan ya. Jadi ini menyebabkan dia telah mendapat tulah. Bukan pasal magic, tetapi ini adalah kita kata sebagai hukum alam lah. Bukan Sultan Melaka dia magic, tak ada. Okay, tetapi kebesaran dia. Contoh macam kamu tengok cerita Tanggang lah. Okay, Tanggang kan. Mak dia bila Tanggang, mak dia katakan, kau lah anak aku pun semua kan. Tanggang kata apa? Aku tak percaya. Kau bukan anak aku. Tak nak mengaku anak. Lepas tu ibu dia doa kata apa? Kalau betul ini anakku, Tanggang anakku, maka jadikanlah dia batu. Tup-tup jadi batu. Betul? So adakah mak dia tu ada kuasa sihir? Tak ada. Adakah mak dia tu ada kuasa ajaib? Tak ada. Tapi ini adalah sebagai balasan akibat perbuatan Tanggang tu sendiri. Okay? Dan itu melibatkan kuasa Tuhan lah. Kan? Jadi supalah macam ni. Sultan Melaka tak ada kuasa. Tapi mungkin kerana kifarah ataupun juga akibat daripada niat Maharaja yang tak baik. Jadi sebab tu dapat penyakit. Okay? Jadi itu yang kita kena faham. Sebab itu kalau macam kamu semua kan, janganlah melanggar perintah ibu bapa. Sebab jangan anggap itu dongeng tu semua. Mana ada mak aku kenal mak bapak aku mana ada kuasa. Jangan. Okay? Jangan okay, jangan. Sebab tak semestinya mak bapak kita nampak macam tu, dia tidak boleh berdoa untuk membalas dendam terhadap kita. Jangan jangan. Ya, betul. Sebab itu berhati-hati. Okey, baik. So itu kita sambung. Ya, doa ibu paling mujarab. Yes. Paling mujarab. Sebab tu kalau kamu nak berjaya, kena minta doa daripada mak bapak kamu. Doa dia orang paling mujarab lah. Okey, baik. Seterusnya, kita dah lihat hubungan itu, dan kalau kita lihat sini, apakah kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka? Apakah kepentingannya? Apakah manfaat dia? Yang pertama sekali, kalau kita lihat, kepentingan dia sebenarnya adalah untuk menjamin kemakmuran Melaka. Okay, melalui hubungan perdagangan dengan negara lain. Macam cikgu mentionkan, apa maksud kemakmuran? Kemakmuran bermaksud kekayaan. Maknanya untuk menjamin kekayaan Melaka melalui hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Sebab dengan hubungan perdagangan itu dapat banyak harta dan juga banyak perniagaan. So pertama, menjamin kemakmuran. Yang kedua, untuk mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan di Selat Melaka. Maka kalau kita lihat, Melaka buat hubungan dengan Pasai di Sumatera, kemudian mengadakan hubungan dengan Siam. Jadi itu menyebabkan Melaka diiktiraf sebagai negara ataupun kerajaan yang menguruskan sepanjang-panjang Selat Melaka. Jadi dapat uruskan perdagangan di Selat Melaka. Bagus. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga,
memperoleh perakuan tentang kedaulatan Melaka. Memperoleh perakuan ni maksudnya apa? Iaitu memperoleh keakuan, iaitu daripada negara-negara lain, mereka memang mengaku bahawa Melaka ini memang sebuah negara yang berdaulat. Memperoleh perakuan. Macam Malaysia lah. Macam mana Malaysia boleh mendapat perakuan? Apabila PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, memberi pengakuan ataupun perakuan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang berdaulat. So negara lain tidak boleh masuk campur dalam pengurusan Malaysia. So yang ketiga, memperoleh perakuan. Dan yang keempat, membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Itu kita tahu. Dan sebenarnya ini telah kita pelajari semasa bab 6 tingkatan 2 dulu. Bab 6 tingkatan 2 iaitu bertajuk Kesultanan Melayu Melaka. Kang ada pula yang meroyan kata apa, cikgu, janganlah diungkit kisah lama cikgu. Kami tak ingat apa-apa. Kan? Ini cikgu nak ingatkan lah ni. Cikgu nak ingatkan lah ni. Okey, baik. Dan seterusnya, kepentingan hubungan luar Kesultanan Melaka iaitu untuk menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan. Jadi kalau kita boleh simpulkan, kepentingan hubungan luar adalah untuk menjamin, pertama, kemakmuran, kata kunci dia. Kedua, penguasaan terhadap Selat Melaka. Kemudian yang ketiga, memperoleh perakuan. Yang keempat, sebagai pusat penyebaran Islam. Dan yang kelima, untuk menjamin kestabilan kerajaan. So itu kata kunci bagi kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Right. So itu cerita tentang Melaka sebelum Kesultanan Melaka dan juga semasa Kesultanan Melayu Melaka. Baik, pada zaman British macam mana pula? Zaman British kita tahulah, Melaka pun dah tak ada sultan. Jadi pada zaman British, hal ehwal luar negeri, maknanya hubungan luar, iaitu negeri-negeri Melayu ni, begitu juga negeri-negeri Selat, Sarawak dan Sabah, semuanya dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Sebab itu kalau kamu teringat lagi, semasa bab 10 tingkatan 4, bab 10 tingkatan 4 iaitu pemasyhuran kemerdekaan negara kan. Semasa pemasyhuran itu, kalau kamu ingat lagi, di manakah mereka minta untuk kemerdekaan Malaysia, kemerdekaan tanah Melayu, iaitu Tunku Abdul Rahman semua kena pergi ke London untuk memohon di pejabat tanah jajahan. Maknanya apa tahu? Punyalah British ni besar sampai dia ada satu office menguruskan tanah jajahan. Ada satu office menguruskan tanah jajahan. Punya besar, Empire British ni. Jadi dia ada satu pejabat tanah jajahan. Kalau nak memohon untuk merdeka, datang ke pejabat, isi borang, kemudian jumpa manager, kemudian bincang. Okey, nanti kita bincangkan balik. Nampak tak? Sampai ada pejabat tanah jajahan, punyalah besar. British punya tanah jajahan, sampai ada pejabat lagi. Baik. Itu zaman British Baik. Selepas kemerdekaan, iaitu selepas 1957, dasar luar negara memasuki era baru setelah negara kita mencapai kemerdekaan. So kemerdekaan membolehkan kita menggubal sendiri dasar luar untuk kepentingan negara. Sekarang ada lagi ke cikgu? Tak ada dah. Tak ada dah. Rasanya pejabat tanah jajahan tak ada lagi dah. Sebab kita tahu bahawa British telah menjalankan dasar dekolonisasi, iaitu dasar melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. Untuk apa? Untuk uruskan sendiri. So dah selesai dah semua tu rasanya. Dah selesai dah. Jadi selepas kemerdekaan, kalau kita lihat terdapat dua perkembangan penting dasar luar. Pertama sekali, kalau kita lihat, pertama iaitu semasa tempoh pentadbiran Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. So pada waktu ini dasar luar adalah berbentuk, ini kata kunci penting,
iaitu dasar luar berbentuk pro-barat dan juga anti-komunis. Baik, satu pertanyaan. Apa itu pro sebenarnya? Pro-barat. Pro tu apa sebenarnya? Pro tu adalah menyokong. Yes, sokong. So, kalau dasar luar berbentuk pro-barat, maknanya, okey, semasa mula-mula kita merdeka, kita ni duk sokong apa tahu? Kita ni keep on sokong apa juga yang barat buat. Okey, kita sokong. Dan juga kita anti-komunis, kita menentang komunis. Memang kita memang tak suka komunis. Itu okey pada dasar luar pada peringkat yang pertama. Tetapi pada peringkat yang kedua bermula, okey, kalau kita lihat di sini, bermula apabila ketika pentadbiran Tun Abdul Razak. Okey, Tun Abdul Razak Husin, apabila Malaysia lebih bersikap apa tahu? Kali ni bila Tun Abdul Razak Husin, Perdana Menteri kita yang kedua, dia bersikap tidak memihak dan menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa mengira ideologi. Sebab itu zaman Tun Abdul Razak Husin, kita menjalin hubungan dengan Korea Utara. Kita menjalin hubungan dengan Vietnam Utara yang mana mereka keduanya adalah komunis. Begitu juga kita telah menjalin hubungan dengan China. Okay, yang juga adalah komunis. So Tun Abdul Razak Husin dia memang open minded sikit. Iaitu bersikap tidak memihak kepada pro-barat, kita neutral dan juga kita buat hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. So ada dua peringkat, ada dua tahap. So dasar luar negara yang dapat dilihat bermula pada zaman Kerajaan Melayu telah disesuaikan dengan keperluan dan perubahan pada masa itu. So semasa British menguasai negara kita, dasar luar negara kita dikuasai oleh British, dan kemudian bila kita dapat kemerdekaan, kita telah menggubal dasar luar negara kita. Dan asas penggubalan dasar luar, asasnya adalah kita buat dasar luar Malaysia ni, maknanya kita buat hubungan dengan negara-negara luar ni berlandaskan perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi, sosial dan juga politik pada peringkat domestik dan antarabangsa. Maknanya pada peringkat tempatan, domestik ialah tempatan dan antarabangsa. Baik, so kita lihat di sini, ianya berkait dengan asas penggubalan dasar luar, iaitu berkait matlamat penggubalan dasar luar. Maknanya apa tahu? Sebenarnya nak buat hubungan dengan negara luar ni, apa matlamat dia? Apa sebab dia? Macam kalau katakan cikgu nak buat hubungan dengan kamu semua, apa matlamat cikgu? Adakah untuk membantu kamu? Membantu kamu dalam pelajaran, atau sekadar untuk membawa kamu berjalan-jalan, makan angin di tepi kipas. Makan angin di tepi kipas so dia kena jelas. Tujuan hubungan tu kena jelas. Membantu, kena jelas. Izan hati-hati bila buat dasar luar Izan. Bahaya Izan ni. Baik, kita lihat. Bukan cikgu, bukan kipas. Matlamat penggubalan dasar luar. Okey, matlamat untuk buat dasar luar ni, dasar luar amat penting kepada Malaysia kerana dasar ini akan mempengaruhi tindakan negara dalam menghadapi suasana perkembangan politik wilayah serantau dan juga antarabangsa. Sebab itu kita lihat kejayaan dasar luar Malaysia ni dapat diukur dengan wujudnya. Kita nampak tak ada hubungan berbaik-baik serta kerjasama yang erat dalam bidang ekonomi, politik dan pertahanan serta kebudayaan pada peringkat antarabangsa. Hebat kita ni. Kita ni memang suka berkawan. Negara kita memang suka berkawan. Macam kita semualah. Kita semua berkawan. Jadi agak kekok. Apabila kerajaan melancarkan satu norma baru, iaitu kena jaga jarak, kena pakai face mask, kemudian kita kena tak boleh melawat dan menziarahi orang lain pada waktu ini. So sebenarnya dia ada rakyat Malaysia agak kekok, awkward. Kekok untuk melakukan norma baru sebab kita dah biasa mesra. Kadang-kadang kita pergi rumah orang, kadang-kadang kita pergi melawat orang, menziarahi, kita berjumpa, kita salam, kita peluk. Kalau kita dah jumpa kawan lama kan, kita peluk semua. So tiba-tiba kena norma baru. So dia agak awkward sikit dan kita rasa macam macam tak sesuai dengan kita yang kita dah amalkan selama ini.
Okey. Ya, sebab apa? Sebab corona. Jadi sebenarnya Malaysia memang selalu buat hubungan baik dengan semua negara. Sejak tahun 1996 ah, Izan sebelum norma pun baru pun kekok ke nak pakai baju. Apa pasal? Si Izan tak pakai baju ke? Izan memang dia tak pakai baju. Okey, sejak tahun 96 persediaan asas untuk menubuhkan Kementerian Luar Negeri. Okey. Ah, telah bermula dan dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Luar. Okey. 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 Taulah bulan ni bulan superhero. Janganlah korang pula pakai spender kat luar. Jangan. Okey, cukup-cukup lah kan. Superman tu. Okey, pakai spender kat luar. Cukup. Jangan kau nak buat hal. Okey, baik. Risau aku kan. Okey. Baik, tak apa. Kalau right. Ikut tema ikut tema. Baik, 1966 kita lihat 10 tahun kemudian kementerian ini diubah menjadi Kementerian Luar Negeri dan kementerian ini berpindah daripada bangunan Sultan Abdul Samad ke kompleks barunya dan dikenali sebagai Wisma Putra. Yang terletak di Bukit Petaling dan Kementerian Luar Negeri memulakan operasinya pada tahun 2001 iaitu di Putrajaya, iaitu Wisma Putra di Putrajaya. Dan Wisma Putra inilah, ingat nama Wisma Putra ini, Wisma Putra adalah bangunan bagi Kementerian Luar Negeri. Wisma Putra tu bangunan. Kementerian dalam tu ialah Kementerian Luar Negeri. So, kementerian ini berperanan menggubal dasar luar negara serta menjaga kepentingan nasional Malaysia pada peringkat antarabangsa. Tu menggubal dasar luar lah. Mengkumbang pun boleh. Okey. So inilah kita lihat ada 5 matlamat penggubalan dasar luar. Iaitu pertama sekali untuk apa? Untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, itu satu. Yang kedua untuk melindungi kepentingan nasional iaitu kepentingan negara kita. Kemudian untuk mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia. Memupuk hubungan baik dengan negara luar. Dan menghadapi perkembangan serta cabaran politik, ekonomi dan sosial. Itu adalah matlamat penggubalan dasar luar. Macam tu juga kamu Kalau kamu sebenarnya banyak kawan, kamu kena tetapkan satu matlamat. Okey, matlamat hubungan kamu dengan rakan-rakan kamu. Kalau hubungan rakan-rakan di sekolah, kamu kena tahu setakat mana, untuk apa? Untuk hal-hal pelajaran, co-curriculum, guru-guru dan pendidikan. Kalau kawan-kawan di luar daripada sekolah, itu hanya sekadar kawan-kawan untuk apa? Untuk game atau untuk main game online, PUBG ke atau ML. So jangan campur adukkan. Kemudian ada kawan-kawan yang berada di sekeliling rumah kamu. Itu hanyalah jiran-jiran, kawan-kawan jiran. Nampak tak? Kamu kena tetapkan matlamat untuk setiap kategori rakan-rakan kamu. Kamu tak boleh buat semua sekali serentak Tak boleh. Okey, nanti kamu akan nampak ada masalah nanti. Sebagai contoh ini pesanan arwah ayah cikgu lah. Okey, arwah ayah cikgu cakap apa tahu? Ada kawan kau hanya boleh berkawan di sekolah je. Ada kawan yang hanya di sekolah dan di luar sekolah. Ada kawan yang kau boleh bawa sampai luar rumah je, tak boleh bawa masuk. Ada juga kawan yang boleh sampai dalam rumah tapi tak boleh masuk bilik. Nampak tak? Arwah cikgu kategorikan rakan-rakan tu. Supaya apa tahu? Ya, supaya kamu tahu. Okey, itu adalah kategori sampai mana tahap hubungan kamu. Kamu boleh berkawan semua. Okey, memang ada kawan yang sampai mati, tak apa. Tetapi kena tahu kategori-kategorinya. Yelah, masuk bilik tu untuk apa? Untuk belajar sama-sama, buat study group. Kau ni Aiman. Yelah, kadang-kadang kan kau bawa kawan kau datang. Okey, kawan sama-sama jenis lah. Kau lelaki, kau ajak kawan lelaki. Masuk bilik, lepas tu study sama-sama, buat study group. Jangan buat benda pelik-pelik. Kau ni, aku cerita lain, kau cerita lain. Kau ni, jatuh fardu ain kau ni untuk kahwin ni. Jatuh fardu ain bukan wajib lagi dah, fardu ain. Okey, wajib ke atas setiap seorang.
Untuk apa? Untuk kahwin. Kau ni cerita masuk bilik, fikir lain. Okey. Okey. Baik. Pandai dia private. Okey. Baik. Jangan fikir bukan-bukan. InsyaAllah. Ingat nak exam nak exam. Ingat. Okey. Baik. Seterusnya, kita lihat faktor penggubalan dasar luar. Maknanya apakah punca-punca yang menyebabkan kita kena buat dasar luar kita. Maknanya dasar hubungan kita dengan negara lain, kita kena buat juga. Dan apakah sebab dia? Terdapat berbagai faktor, antaranya iaitu ikatan sejarah. Of course, sejarah ni memang kita tak boleh nak buat apalah. Okey, iaitu nilai sejarah yang telah dilalui. Okey, itu adalah dasar luar yang digubal berdasarkan adanya ikatan sejarah antara negara ini dengan negara lain. Contohnya ikatan sejarah dan budaya dengan negara serantau dan juga antarabangsa. Seperti kita ada hubungan dengan Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, Burma, sekarang ni Myanmar, China, India. Ini menyebabkan Malaysia menjadikan hubungan rapat dengan negara-negara ini sebab faktor sejarah. Daripada dulu lagi kita telah buat hubungan dengan negara-negara ini. Itu ikatan sejarah. Itu faktor pertama. Dan hubungan Malaysia dengan Arab Saudi, Mesir, Yaman dan Turki pula dipengaruhi oleh ikatan keagamaan. Keagamaan yang telah terjadi sejak sekian lama, dan selepas negara kita mencapai kemerdekaan, negara kita telah join Commonwealth. Apa itu Commonwealth? Iaitu pertubuhan bagi negara-negara apa? Commonwealth ialah pertubuhan bagi negara-negara Asia. Apa itu Commonwealth? Pertubuhan bagi negara-negara. Okey, Commonwealth sebenarnya adalah negara-negara bekas tanah jajahan British. Baik, next tanya. Cikgu nak tanya, kenapa Russia bukan Asia? Sebenarnya Russia, dia termasuk dalam benua Asia dan juga benua Eropah. Tetapi oleh kerana dia punya ibu negara iaitu Moskow itu terletak di Eropah, maka dia termasuk dalam Eropah. Bekas jajahan tu besar tak cikgu? Besar. Bekas jajahan tu memang besar. Bekas jajahan tu, kamu tahu tak, empire terbesar dunia, dalam sejarah, empire terbesar ialah British. Empire British. Suatu ketika dahulu, dia telah menguasai hampir 24%. 24% keluasan bumi dikuasai oleh British. 24%. Termasuk Canada, termasuk New Zealand. Semua. So memang besarlah. Itu Commonwealth. Cikgu, sejarah dengan histori apa bezanya? Sejarah sebenarnya dia mencari arah. Dan histori adalah cerita dia. Kau faham ke tak faham apa cikgu cakap? Sejarah, cuba kau pecahkan search dan arah. Search arah, mencari arah. Sejarah. Aduh, jam. His story. History kan? His story. Cerita dia. Nampak tak? Kau dengan cikgu, kau kena apa tau? Kena fikir luar kotak. Tak boleh fikir dalam kotak. Kena fikir luar kotak. Her story tak ada. Okey, baik. Ada yang kata, her story tak ada ke? Kotak tuber mana cikgu? Kotak tuber Cikgu cakap betul ke ni? Kan? Cikgu cakap betul ke ni? Lagi tanya. Tak adalah. Korang kan dah belajar masa form 1 dulu. Aduh, kan sejarah tu kan syajarotun. Syajarotun tu kan adalah datang daripada pokok bahasa Arab. Korang lupa tu. Form 1 dulu. Itulah barang yang lepas jangan dikenang. Ini masalah korang ni. Aduh, Okey. Aduh, macam mana kau ni? Okey, bro. Okey, ingatlah cikgu. Aku pun jam. Ingat je. Melayu mudah lupa. Betul lah, Melayu mudah lupa. Sejarah.
dan history. Baik, cikgu suka dengan ada pertanyaan. Cikgu, history je cikgu. Her story tak ada. Bagus tu. Harus diingat zaman dulu, okey, mereka tidak memberikan memandang tinggi terhadap orang perempuan. Sorry to say, tapi itu memang daripada dulu, daripada sejak tamadun Mesopotamia sampailah ke tamadun yang terakhir sebelum tamadun Islam. Memang orang wanita dipandang rendah, sebab tu tak ada her story, is a his story. Okay. Yes. Bila tamadun Islam muncul, barulah kedudukan wanita dipandang mulia dan diangkat. Ya, betul. Betul. Okay. Baik. Okey, yang pertama tadi kita lihat, okey, faktor penggubalan dasar luar iaitu kerana pertama ikatan sejarah. Yang kedua iaitu keperluan nasional. Keperluan nasional ni dalam bahasa mudah dia sebenarnya adalah kepentingan negara. Okey. So dalam menggubal dasar luar, kepentingan negara akan diberi perhatian utama untuk menjaga kedaulatan mahupun dasar yang menguntungkan negara. Sama ada untuk menjaga kedaulatan ataupun nak menguntungkan negara. Dan oleh kerana negara kita ni, kedudukan negara kita yang strategik, menjadi perkiraan utama dalam membentuk dasar luar negara kita dengan negara serantau. Kalau korang perasan, di Asia Tenggara ni, Malaysia terletak di tengah-tengah. Kita dikelilingi oleh Filipina, Indonesia, Singapura, kemudian Brunei dan juga Thailand. Keliling kita. Jadi kita sangat strategik, maka kita perlu buat hubungan baik dengan negara-negara yang sama rantau Asia Tenggara. Itu sebab keperluan nasional. Kita tak nak buat musuh dengan orang kiri kanan tu. Sebab itu, adalah menjadi satu isu besar. Kalau kamu lihat konfrontasi masa bab yang ke-6 hari tu, kamu ingat kan bab ke-6, konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, ganyang Malaysia, betul kan? Itu memang satu isu yang besar sebenarnya. Sebab menjejaskan hubungan kita dengan Indonesia. Kita dengan Indonesia ni macam adik-beradik, abang-adik. Macam abang-adik. Kan? Jadi tak bolehlah nak bergaduh sebenarnya kan. Okey San. Ada hati nak ganyak kita, santau kan? Boy, santau santau Uish, korang ni dahsyat betul lah main santau-santau kan? Tak apa. Kalau ni tapi sampai sekarang gaduh cikgu, semula je gaduh kalau cikgu perasan. Memang betul. Tak payah santau-santau. Korang kalahkan dia orang dalam PUBG pun dah cukup baik dah. Korang kalahkan dia orang dalam PUBG ke pun dah cukup baik. Okey. Okey. Ya. Okey. Ayo toksik. Balik-balik bakti. Baik. Okey, so kita lihat di sini. Ayo Kemudian kita lihat hubungan baik dengan negara luar membolehkan Malaysia menjaga kebajikan rakyat Malaysia yang berada di luar negara sekiranya diperlukan. Dan kepentingan ekonomi dan keamanan menyebabkan Malaysia mengamalkan dasar luar yang bebas dan berkecuali. Bebas tetapi neutral. Kemudian menjalinkan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Sebab itu kita ada buat hubungan dengan Korea Utara, kalau kamu masih ingat. Dan pada bulan 4 ke bulan 5 hari itu, negara kita telah memutuskan hubungan dengan Korea Utara. Kerana apa? Kerana ada isu berkaitan dengan salah laku salah seorang pegawai dutanya. Ya, so itu adalah bermakna wujudnya hubungan antara kita dengan negara yang berideologi komunis. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Hubungan tak apa. Jangan bawa masuk ideologi itu. Itu saja. Okay. So itu keperluan nasional. Iaitu kepentingan negara. Dari sudut perdagangan dan juga keselamatan. Dan juga kepimpinan. Aduh, yang ini malah nak cerita sebenarnya. Kan? Okey, baik. Kepimpinan. Kebijaksanaan. Dan kebolehan seseorang pemimpin negara turut menjadi asas penting dalam penggubalan dasar pula. Ini sebab ni D24 ni tadi petang tadi D24. 3 biji D24. Aduh.
Okey. Ya, penggubalan dasar luar Malaysia di 24. Okey. Uish. Tapi ada cerita best ni tadi. Di 24, cikgu order, okey, bukan yang biji-biji ni tau, yang dah buka. Dah buka letak dalam flask, dalam bekas Tupperware kan. Dia jual sekilo RM40. Sekilo RM40 kau di 24. Memang terbaik dia. Cikgu pun pergilah ambil dekat luar. Sekali dia datang, oh cik dah sampai ya? Dah sampai. Cikgu pun pergi ambil. Sekali pergi ambil, lah. Dia kata apa? Kat kereta putih kereta putih. Cikgu pun pergi. Sekali kau tahu, bukan kereta putih dah. Velfire putih kau. Velfire putih. Jual durian. Cikgu, bukan Velfire lama. Velfire yang baru. Yang lampu kecil belakang tu. Cikgu pusing siap. Uish, cikgu saya cakap apa tau? First time saya tengok orang niaga durian pakai Velfire ni. Dia gelak je. Gila lah kan. Velfire kau. Ah, okay. So memang dahsyat. Ingat kalau bawa van putih tu lain macam tu. Okay, bapak saya beli durian tapi saya makan macam tajam-tajam sikit. Orang tak makan kulit durian. Orang makan dalam dia. Yang kau makan kulit tu buat apa? Memang dia tajam-tajam, pandai. Kan? Ni macam samalah macam semasa dekat universiti dulu, kami ada buat pertukaran pelajar. Pelajar daripada Britain datang sini. Kawan cikgu bawa dia, pelajar Britain tu, pergi makan sate kajang. Pergi makan sate kajang, dia makan. Dia kata apa? So, dia balik, kemudian dia cakap apa? Cikgu tanyalah. So, how's your sate kajang? Dia kata, oh, very delicious. But it's got bone inside. Bone? Dia kata, bone inside. There's no bone in sate. Yeah, got. Lepas tu cikgu tanyalah kawan cikgu. Kau ajak dia makan kat mana? Sate kajang lah. Dia makan macam mana? Orang makan macam ni. Tapi aku tengok dia makan macam ni. Memanglah dia makan macam ni, ada bone sebab dia makan daging tu siap dengan lidi. Aduh, cikgu cakap kau ni kan naya betul dia ni. Orang lain makan begini, dia makan begini. Memanglah dapat. Kadang-kadang ya. Ya. Alamak kan. Nasib kau lah kan. Kau dah makan dah telan. Biarlah kan. Mak Saleh tu bukan apa. First time datang Malaysia. Kan. Itulah pasal. Baik. So kita lihat di sini. Kebijaksanaan dan kebolehan seorang pemimpin negara turut menjadi asas. So, pemimpin sebenarnya perlu peka ataupun alert tentang perkembangan pada peringkat antarabangsa serta perubahan yang berlaku bagi menentukan hala tuju dasar luar negara. Kalau macam korang perasan macam sekarang, sejak daripada COVID-19 bermula, kalau kita lihat kerajaan kita cuba untuk apa tahu? Cuba untuk kalau boleh dia mengikuti perkembangan COVID-19 seluruh dunia dan cuba untuk mendapatkan maklumat dan mereka cuba bertindak. Dan sebab itu, okey, pada tahun ini kerajaan mewawarkan untuk mengambil untuk menyuntik ataupun memberikan segala vaksin kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi itu menunjukkan bahawa pemimpin kita alert, peka dengan perkembangan peringkat antarabangsa. Dan dasar menjalinkan hubungan dengan negara yang sedang membangun pada tahun 1990-an merupakan satu perubahan sikap pemimpin yang sebelum ini lebih cenderung kepada negara maju. Dan Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun di Afrika dan negara kepulauan di Pasifik Selatan. Maknanya, kebijaksanaan pemimpin kita telah menyebabkan kita menjalinkan hubungan dengan banyak negara-negara. Sebagai contoh, kalau kamu perasan semasa pemerintahan Tunku Abdul Rahman dulu, Tunku Abdul Rahman banyak buat hubungan dengan Britain, Jerman, US, maknanya negara-negara maju je. Tapi bila datang Tun Abdul Razak, dia membuat hubungan dengan Afrika, negara-negara kepulauan Pasifik Selatan. Kemudian bila pemerintahan Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir menjadi hubungan dengan negara-negara timur, Korea Selatan, China, kemudian Japan. Itu maknanya apa? Kebijaksanaan pemimpin. Itu.
So kalau macam korang, okey, korang kalau jadi kalau jadi Perdana Menteri, korang nak buat hubungan dengan negara mana? Negara mana lagi yang korang nak buat hubungan? Cerita. Berikan pendapat sikit. Negara-negara Islam. Semua kecuali Israel. Surinam, negara Langkawi. Ada negara Langkawi? Ada Okey. Tak ada ke nak bercadang untuk buat hubungan dengan kerajaan Ayah Pin? Kan kerajaan langit, ada. Kerajaan langit tak ada kerajaan langit tak ada Ada go ada. Ada. Negara luar bumi. Tak apa. Tak terfikir lagi. Okey. Kerajaan langit. Jangan sampai Izan, alam barzah. Zan, kau jangan tulis yang bukan-bukan Zan. Kan? Jangan tulis yang bukan-bukan. Okey. Apa tu? Entah. Kan? Entah. Okey. Baik. Seterusnya. Persekitaran luar. Perkembangan politik. Okey, satu lagi faktor. Okey, faktor penggubalan dasar luar. Okey, kita lihat dasar luar pertama, faktor penggubalan iaitu ikatan sejarah, kemudian keperluan nasional, kepimpinan dan juga yang keempat, persekitaran luar. So, perkembangan politik, ekonomi dan juga sosial antarabangsa yang sentiasa berubah menyebabkan penggubalan dasar luar Malaysia disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang berlaku. Dan penggubalan dasar luar negara ditentukan oleh perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa. Seperti contohnya ketika era Perang Dingin. Cold War. Cikgu tak tahulah korang akan belajar atau tidak. Tapi cikgu rasa korang tak belajar kot Cold War. Rugi tak belajar Cold War ni. Cold War ni best. Okay. Perang Dingin. Pada masa itu dasar luar negara dilihat lebih pro-barat. Dan Malaysia mengubah dasar daripada pro-barat kepada tidak berpihak berdasarkan perkembangan yang berlaku pada tahun 1970-an. Okey, baik. Okey, so okey, di bawah ni ada tulis Perang Dingin. Okey, ni Dini Azira dah tanya. Perang Dingin itu apa? Okey, Perang Dingin ialah konflik politik yang melibatkan dua kuasa iaitu negara blok barat yang diterajui oleh Amerika Syarikat dengan negara blok timur yang diterajui oleh Kesatuan Soviet. So sebenarnya begini. Okey, ni cikgu nak cerita. Okey, since korang dah tanya tentang Perang Dingin, cikgu bagi tahu. Okey, kamu ingat lagi tak tentang Perang Dunia Kedua, di mana kita tahu Perang Dunia Kedua berakhir dengan kekalahan Jepun. Okey, kekalahan Jepun. Baik, bila berakhir kekalahan Jepun, maka muncul kuasa besar dunia yang baru, iaitu kuasa besar dunia yang baru iaitu yang pertama Amerika Syarikat dan yang kedua ialah Soviet Union. Bukan Rusia, dipanggil Soviet Union ataupun USSR, United Socialist Soviet of Russia. Soviet Union, dua ni. Baik, perbezaan kedua-dua ini iaitu Amerika Syarikat ini adalah motu demokrasi. Dia demokrasi. Manakala Soviet Union ini adalah pemerintahan secara komunis. Jadi, negara-negara demokrasi dunia telah bersatu di bawah PBB. Manakala negara-negara yang pemerintahnya komunis akan duduk di bawah Soviet. Sebab itu ada dua blok, blok barat, blok timur. Blok barat ketuanya Amerika Syarikat dan blok timur diketuai oleh Soviet Union. Dan the best part is waktu itu Soviet Union dia ada apa tahu? Dia ada antara negara yang join dia iaitu China, kemudian Korea Utara, Vietnam Utara, Cuba dan juga Jerman Utara. Dulu Jerman ada dua Jerman West Germany, East Germany. West Germany dia berpihak kepada Amerika. East Germany berpihak kepada Soviet Union. Yalah, Jerman Timur lah. Jerman Timur. Jerman Timur dengan Jerman Barat. West dengan East lah. Kan? Mana ada Jerman Utara, Jerman Timur lah. Jerman Timur dengan Jerman Barat. Yang tadi Korea Utara. Korea Utara dengan Korea Selatan. Korea Selatan Amerika, Korea Utara. Sekarang Jerman dah bersatu. Sekarang Jerman bersatu. Okey. Start daripada tahun 1945 tu, lepas tamatnya Perang Dunia Kedua kan,
sudah mula ada bibit-bibit diorang dah berpuak-puak. Okey, dengan Soviet Union, dengan komunis, dengan Amerika dengan demokrasi. So diorang ni buat perang dingin. Perang dingin bukanlah perang betul-betul senjata, tak. Dia perang psikologi. Perang psikologi di mana apa tahu? Diorang kan berlumba-lumba untuk menunjukkan kekuatan ketenteraan. Sebab itu, diorang buat apa tahu? Diorang test, okey, pergi ke bulan. Mula-mula Russia pergi bulan. Okey, dah sampai dah. Tak sampai bulan lagi. Sampai ke angkasa. Kemudian Amerika pula lancarkan roket pergi ke angkasa. Kemudian Soviet Union hantar pula nak sampai ke bulan tapi tak sampai lagi. Kemudian selepas itu Amerika pula hantar. Okey, sampai ke bulan. Kemudian dia berlumba-lumba. Masing-masing tak nak mengalah. Itu perlumbaan senjata itu adalah okey, waktu itu perang dingin. Ya, siapa yang lebih power lah, nak tunjuk siapa lebih power. Kemudian diorang okey, Amerika dah tunjukkan mereka ada bom atom, iaitu mereka telah gugurkan 2 biji di mana? Di Hiroshima dan Nagasaki. So, Soviet Union dia tunjukkan juga dia ada bom besar tu. So dia dah start bom nuklear. Diorang try kat mana? Dekat kutub utara. Buat test bom nuklear di sana. Okey, gegaran dia sangat kuat. Kemudian Amerika juga nak try bom nuklear. Dia punya gegaran lagi besar. So dia berlumba-lumba lah untuk menunjukkan kekuatan. Itu perang dingin. Sampai tahun-tahun 70-an, 80-an, Amerika tukar strategi. Kamu tahu tukar strategi dia macam mana? Dia guna perang psikologi, dia gunakan filem. Sebab itu bermula dengan cerita James Bond. Kalau kamu perasan filem James Bond, filem Rambo, yang jahat confirm Soviet. Yang jahat confirm Soviet lah, komunis lah, yang jahat semua macam tu. Filem James Bond semua yang jahat, semua komunis, semua Jerman Timur, kemudian Soviet Union, ya. Yang baik semua Amerika. Yang baik semua Amerika, semua Britain. So, filem-filem itu telah dijual di seluruh dunia dan telah mempengaruhi pemikiran seluruh rakyat dunia bahawa apa? Amerika memang baik. Dan Soviet Union sentiasa jadi jahat. Nampak tak? Dia gunakan propaganda movie. Sampailah ke Avengers sampailah Captain America, semua itu memang adalah propaganda. Rambo, kadang-kadang tak logik. Tak logik. Korang tengok Rambo. Dia tembak, dia seorang tembak, semua orang kena. Semua orang tembak, dia tak kena. Apa kejadahnya? Ya, betul. Betul. Jadi nak menunjukkan betapa mereka tu hero dan Soviet Union adalah penjahatnya. So itu perang psikologi, itu perang dingin. Dan perang dingin ini akhirnya berakhir apabila pasal perang dingin, cuba cikgu lukis. Engkau ni apa? Kemudian perang dingin ini berakhir apabila Jerman Timur dan Jerman Barat disatukan apabila tembok Berlin Wall yang melintangi Berlin, utara dan Berlin Timur itu, Timur dan juga Barat itu telah dipecahkan dan telah diruntuhkan. Maka kedua-dua Jerman itu telah bersatu menjadi Germany sampai sekarang. Itu back to 1989 kalau tak salah cikgu, ke 1991, something like that. So di situlah kemudian Soviet Union pun telah diambil alih oleh Parti Demokrasi. So Parti Komunis pun telah turun, maka Russia ataupun Soviet Union telah ditakdir oleh pemerintah demokrasi. Dan pada waktu itulah banyaknya perpecahan di mana Soviet Union, banyak negara-negara kecil telah merdeka seperti Uzbekistan, Turkmenistan. Itu dulu Ukraine, itu dulu semua adalah Soviet Union. Tapi bila Soviet Union tamat, diorang jadi Russia, negara-negara itu berpecah daripada Soviet Union. Hitler dah tak ada, Hitler dah habis lama gila dulu. Habis tahun 1940-an lagi, ini masa tahun-tahun 1989, tahun 1990. Macam tu. So itulah cerita perang dingin. Tak pernah berlaku
Okey, tahun kalau tak salah ikut Perang Dingin hampir 42 tahun. Mencecah 42-44 tahun Perang Dingin, tapi tak pernah betul-betul perang. Cuma diorang masing-masing di Amerika, diorang ada missiles yang dah standby untuk tembak ke Russia, dan even Russia, Soviet Union pun dah ada juga missile untuk apa? Untuk tembak ke US. Tinggal hanya satu button saja. Tinggal satu button saja untuk apa? Untuk tekan dan juga akan melepaskan missile itu untuk saling tembak dan memulakan peperangan. Tapi tak jadi. Ya, betul. Tapi tak jadi. So, itulah cerita sebenarnya Perang Dingin. Tapi the best part is, kita diajar untuk apa tahu? Menerima ideologi Amerika. Okay. Kenapa tak jadi? Sebab Soviet Union telah pun komunis tiada lagi di Soviet Union. So telah tamat komunis, so tidak ada lagi pihak yang menjadi komunis. So sekarang ni kamu tahu kan, kalau filem-filem semua kan, kalau yang jahat Korea Utara lah, Cuba lah, kemudian Islamic terrorist lah, dia nak cari isu. Kan? So dia nak mewujudkan yang mereka itu adalah hero. Yes. Nak mewujudkan yang mereka itu adalah hero sebenarnya. Ya, okey. So itu sebenarnya berkaitan dengan